Cikgu ulang balik yang hari tu kita belajar lah. Kita last stop kat transistor ni kan, yang kamu kira voltan yang kat bawah ni kan, voltan tapak dengan voltan yang kat atas ni kan. Ingat ke tak? Ingat? Okay. Jadi kalau kata voltan kat bawah ni tinggi kan, voltan tapak tinggi, arus tapak cukup besar, transistor kamu dihidupkan kan. Jadi bila transistor hidup, mentol ni menyala. Yang tu konsep dia. Jadi kamu kena ingat ni, yang arus yang mengalir kat tapak ni dikawal oleh perintang bawah ni. Jadi kamu ingat tak apa hubungan antara V dengan R? Apa hubungan antara beza keupayaan dengan rintangan? Dia berkadar langsung. Berkadar langsung. Maknanya bila rintangan tinggi, beza keupayaan yang dia dapat banyak kan. Jadi bila beza keupayaan dia banyak, yang tu yang kita nak. Bila beza keupayaan banyak, maknanya transistor kamu akan on. Okay. Jadi yang kat atas ni apa dia? Yang ada arrow ni kita panggil sebagai apa? Perintang apa? Dia mana? Apa nama dia? Perintang. Perintang yang kita boleh kawal rintangan ni kan? Biostat je kan? Rheostat. Ingat. Jadi ini perintang boleh laras kita. Jadi kita boleh kontrol rintangan dia. Jadi kalau kata kita adjust bagi rintangan dia tinggi, dia yang akan dapat voltan banyak daripada 10 volt kan. Jadi dia ni akan dapat sikit kan. Jadi kalau kita adjust voltan dia rintangan dia rendah, dia akan dapat voltan sikit, bawah ni akan dapat voltan banyak. Jadi kalau kata hari ni kita nak tengok transistor ni dia punya aplikasi dia. Jadi kamu perasan kat atas ni transistor ni dia berfungsi sebagai switch automatik. Nampak tak? Litar ni dia tak ada switch. Sebab transistor ni dia boleh on off berdasarkan banyak mana arus yang dia dapat. Betul? Arus tapak dia dapat. Jadi kita nak tengok hari ni macam mana transistor ni boleh berfungsi sebagai switch automatik. Dia sebagai satu switch yang kita tak perlu on off kan, dia yang buat kerja tu. Jadi kita ada beberapa jenis perintang kan, yang ni kita dah belajar. Perintang yang ni yang biasa, yang kita berbual dalam circuit tu sebagai kita punya beban kan. Jadi yang tu perintang, yang ni tak boleh laras. Lepas tu kita ada yang advance sikit, yang rheostat kita. Yang ni kita boleh laras rintangan dia, kita boleh laras besar atau kecil. Hari ni kita nak fokus ada 2 biji ni. Nampak tak? Dia ada nama special. Kita ada thermistor, nampak ni ukur dia. Thermistor ni perintang yang peka haba. Maksudnya bila haba tinggi, bila suhu tinggi, rintangan dia akan jatuh. Jadi dia berubah berdasarkan suhu persekitaran. Bila suhu tinggi, rintangan dia jatuh. Jadi yang ni simbol dia. Jadi kalau kamu nampak simbol dia bukan arrow, dia simbol macam tick je ni kan. Jadi yang ni perintang peka haba kamu thermistor. Nama dia kena ingat lah. Okay. Term kan. Jadi thermistor ni sebab dia peka haba ada perkataan terma dalam dia. Okay, yang bawah ni pun satu lagi perintang baru. Yang ni kamu nampak dia ada arrow 2 datang pada dia. Yang ni beri maksud bahawa dia peka cahaya. Peka cahaya maknanya bila cerah rintangan dia jatuh. Bila ada banyak cahaya maknanya bila siang rintangan dia rendah, tapi bila malam rintangan dia tinggi. Jadi rintangan dia jatuh bila dia terdedah kepada cahaya matahari. Boleh tak? Jadi yang ni tak ada nama special, nama dia perintang peka cahaya je, kita boleh short formkan dia, kita panggil dia PPC. Okay. Jadi kita nak bor di dalam litar 2 orang ni. Jadi kita tengok macam mana. Okay, tengok kau cikgu punya litar ni, kamu nampak tak cikgu bubuh PPC kat atas ni. Jadi yang ni kita nak buat sis kawalan cahaya. Jadi bila kita kata kita bubuh PPC, maknanya kita akan ada 2 situasi yang berbeza pada waktu siang dengan pada waktu malam kan. Sebab rintangan dia berubah berdasarkan banyak mana cahaya yang dia dapat. Boleh faham tak kat ni? Boleh? Boleh. Boleh, okey. Jadi kita bubuh dia ke atas. Jadi cuba Chana lengkapkan kat sini. Apa jadi pada waktu siang? Apa jadi pada rintangan PPC ni? Kecil ke besar? Rintangan PPC rendah. Rintangan dia rendah. Okey, kalau rintangan ke atas rendah, voltan tapak kita baca daripada atas ke yang bawah ni? Voltan tapak ni. Atas. Tak. Voltan tapak yang bawah ni. Ni. Kita panggil dia voltan tapak sebab yang ni tapak. Boleh? Jadi voltan tapak dikontrol oleh perintang bawah kan. Jadi voltan tapak yang lalui R1 ni. Jadi kalau kata rintangan PPC ni rendah, maknanya voltan tapak kamu besar ke kecil? Besar. Besar. Sebab apa?
Sebab yang kat atas ni dia telan sikit V je kan. Ini dapat sikit sebab dia rendah. Maknanya di ni perintang kamu tak boleh laras kan. Jadi dia yang dapat votan yang banyak. Jadi kalau seorang tu dapat sikit, seorang lagi tu akan dapat banyak. Jadi kamu yang votan tapak, apa tadi kamu kata besar. Okay, besar. Jadi kalau votan tapak besar, arus yang pergi ke kamu punya tapak ni besar ke kecil? Besar. Besar juga. Oleh itu transistor kamu hidup ke mati? Hidup ke on ke off? Hidup. Hidup. Mentol? Menyala. Menyala. Okey. Jadi ini situasi di waktu siang. Jadi maknanya kita tengah buat satu lita yang lampu menyala pada waktu siang. Boleh? Adalah kegunaan dia. Okey. Jadi kita buat lita yang macam tu. Alright. Jadi pada waktu malam apa yang berlaku pada rintangan PPC? Tinggi ke rendah? Cak Na, kamu hilang dah. Besar, tinggi. Kau mana? Okey. Rintangan PPC tinggi. Kamu macam jalan ke? Okey. Ni apa? Kat kampung tu atuk duk jual barang. Oh, dah. Dia kelak. Okey. Botan tapak. Botan tapak kamu jadi apa kalau Tapak jadi kecil. kecil? Arus tapak? Kecil. Kecil. Sebab dia berdasarkan botan tapak. Arus tapak tu IB. Boleh? IB. Jadi selalu kita akan sebut semua ni lah bila kata kamu ada soalan yang 4 markah tu kan. Dia suruh terangkan macam mana switch kat atas ni menyala pada waktu siang. Kamu kena ceritalah pada waktu siang rintangan dia macam mana, botan kamu tukar jadi bentuk ayat. Jadi yang ni pun samalah pada waktu malam rintangan PPC adalah tinggi. Oleh itu botan tapak iaitu botan yang melalui R1 ni adalah kecil. Ia menghasilkan arus tapak yang kecil. Jadi transistor kamu dalam keadaan hidup ke dalam keadaan mati? Mati. Mati, off. Padam. Padam boleh lah. Padam, off. Off. Okay, mentor kamu? Transistor off. Padam. Mentor off juga. Mentor tu gantung pada transistor ni lah. Kalau dia on baru mentor tu on. Sebab transistor ni dia akan kontrol sini arus yang IC kamu ni kan. Jadi kalau kata cukup besar baru mentor tu on. Alright, jadi katakan kita nak tukar. Cikgu nak buat satu switch automatik yang menyala waktu malam. Macam mana kita nak buat? Apa kita perlu buat? Macam mana kita nak buat switch automatik yang menyala waktu malam? Yang ni dia menyala waktu siang kan? Cikgu nak dia menyala waktu malam. Kita kena Senang. Tengok situasi ni. Macam mana kita nak terbalikkan dia? Kita buat apa? Kita edit apa? Edit sikit lita cikgu ni. Apa yang kita perlu buat supaya kita punya lita ni nyala mentol dia waktu malam. Padam waktu siang. Cepat. Senang. Mungkin kamu dah terfikir dah tapi kamu tak berani nak sebut. Apa kita perlu buat pada dua-dua perintang ni? Dia punya clue dia kat perintang ni. Terbalik. Kita tukar kedudukan dia. Yang peka cahaya ni PPC ni kita letak bawah. Yang R1 ni kita letak atas. Jadi dia akan jadi terbalik dah kan? Maknanya pada waktu siang rintangan dia yang rendah kan, dia duduk bawah kan. Bila rintangan dia rendah, botan tapak tu akan jadi kecil, arus tapak kecil, transistor kamu mati, mentor tak menyala. Sebab dia yang kontrol sekarang ni. Lepas tu kalau pada waktu malam rintangan dia tinggi, jadi kalau rintangan dia tinggi kat bawah ni, dia akan dapat botan tapak yang besar. Di botan tapak tu menghasilkan arus tapak yang menghidupkan transistor kamu, yang menghidupkan mentor kamu. Boleh? Jadi kalau dia tanya kamu dalam soalan, dia boleh tanya tau macam mana nak tukar. Jadi kamu cakaplah kamu tukar kedudukan perintang tu. PPC dan R1 dalam lita.
PPC kita letak kat bawah. Di litar bawah. Okey. Okey, macam mana pula kalau cikgu kata cikgu nak edit litar ni, cikgu tak nak dia react pada cahaya sebab cikgu nak buat satu sistem penggera kebakaran. Boleh? Jadi sistem penggera kebakaran maknanya cikgu nak bila panas loceng cikgu berbunyi. Apa yang cikgu perlu tukar dalam litar ni? Kat mana? Apa benda yang kita perlu ada? Bila panas kita nak dia berbunyi. Kita kena tukar apa? Tukar di perintah perkahbah. Kita akan tukar kita punya PPC jadi termistor. Kita letak di atas ke di bawah? Kita nak di panas dia on. Dia on kan kita punya siren ataupun buzzer. Panas on. Kita letak atas. Kita akan letak di sini lah, betul. Jadi kita akan letak dekat sini. Ni rupa dia kan. Jadi ni termistor kamu. Jadi pada waktu suhu tinggi, apa jadi dengan rintangan termistor kamu? Rintangan rendah. Rintangan dia rendah. Jadi rintangan bawah ni tinggi kan. Jadi bila rintangan bawah ni tinggi, voltan tapak besar, arus tapak besar, transistor on. Kat sini kita tukar mental jadi apa? Jadi loceng. Jadi loceng, jadi siren. Gitu. Jadi kita ada litar dekat bawah ni. Ni dia. Okay. Jadi kita tukarkan kedudukan, kita letak termistor kat atas, kita letak perintang tetap kat bawah. Lepas tu kita tambah satu benda lagi. Ingat tak kita belajar dulu relay. Relay. Relay tu kamu ingat tak apa dia? Switch geganti. Ingat tak masa kita belajar elektromagnet? Jadi dia nampak tak dia ada litar dia sendiri. Jadi transistor kamu akan onkan litar switch keganti ni. Switch keganti ni akan bunyikan loceng kamu. Dekat sini dia lupa patutnya dia bubuh satu supply yang besar, kata 240 volt. Dia lupa dalam gambar tu. Jadi maksudnya kamu punya switch keganti ni dia akan hidupkan satu lagi litar yang mempunyai beza kubah yang lebih besar supaya penggera kamu ni boleh berbunyi lebih kuat. Nampak tak? Sekarang ni litar transistor kamu 6 volt. Ni 6 volt ni tak cukup untuk hidupkan penggera. Kata dia perlukan current yang biasa macam current dinding kamu tu kan. Jadi kita kena ada second litar, yang ni second litar kamu yang akan hidup, yang akan dihidupkan. Kita panggil dia relay sebab dia pun switch automatic kan. Dia punya besi tu bergerak bila elektromagnet kamu on kan, yang ni kan. Bila elektromagnet tu on dia akan tarik, lepas tu dia akan onkan litar kamu yang sekunda. Jadi kalau kata dia tunjuk kamu relay, lepas tu dia tanya kamu kenapa kena ada satu relay, jawapan dia supaya dapat menghidupkan penggera. Penggera, jangan cakap penggera je. Menghidupkan suatu litar kedua kita. Boleh? Litar kedua dengan beza keupayaan yang lebih besar. Nampak tak? Kita ada supply lebih besar. Jadi kita tak perlu hidupkan dia 24 jam dengan 240 volt ni. Kita boleh jimat. Kita pakai bateri je 6 volt. Bila yang ni on, baru yang ni guna. Faham? Jadi kita ada litar kedua dengan bekalan kuasa yang lebih besar. Okay? Bekalan kuasa ataupun beza keupayaan yang lebih besar. Lebih besar. Supaya loceng tu bunyi lebih kuat lah. Alright, mari kita lengkapkan kamu punya tepi ni. Pada suhu persekitaran tinggi, apa yang berlaku pada rintangan termistor kamu? Cikgu yang bunyi. Tutup. Rintangan rendah. Rintangan dia rendah. Voltan tapak? Voltan tapak tinggi. Tinggi. Arus tapak? Tinggi. Tinggi. Transistor kamu? On. On, hidup. Okey. Hidup. Penggera? Hidup. Hidup, berbunyi. Okey. Okey, jadi pesan suhu tinggi. Maknanya bila dah cukup tinggi suhu dia baru dia akan berbunyi lah. Alright, pandai. Yang ni kita punya loceng sistem penggera. Sistem penggera kebakaran. Okey, kita ada yang ni aplikasi transistor sebagai switch automatic kan. Kita ada satu lagi aplikasi dia sebagai amplifier. Amplifier tu kamu tahu apa?
Apa maksud amplify? Amplify maksud apa? Amplify. Amplify tu maksudnya Tak kalau tahu. kita ada signal kecil, kita nak besarkan dia. Jadi dia adalah penguat. Amplify tu maksudnya dia penguat. Jadi kalau kita ada signal kecil, kita nak tukar dia jadi signal besar. Ni ingat tak kita punya IB dengan IC tu? Jadi kan cikgu tulis masa ke atas tu, kalau IB tu ada perubahan kecil pada dia, dia akan hasilkan perubahan yang besar ke output tu kan, ke IC kan. Jadi kalau kita pasang kita punya transistor macam ni dengan yang ni mikrofon nampak. Lepas tu sini output kamu speaker tu, kita nak speaker ni dapat signal yang lebih kuat supaya bunyi dia kuat. Tak payah kita cakap kuat-kuat, dia akan keluar bunyi yang kuat kan. Jadi ini tujuan kita bubuh transistor kita, dia adalah satu amplifier, penguat signal. Penguat signal. Okay, jadi mari kita tengok litar dia. Litar dia macam biasa, cuma kat sini nampak tak kat input dia, nampak tak dia letak kat litar bawah. Sebab yang ni yang akan lalu kat kamu punya tapak kan. Jadi kat litar bawah kamu punya input mikrofon. Jadi kat sini kamu bercakap. Okay, ini kamu bercakap kat sini. Jadi bila kamu bercakap, tenaga apa bertukar jadi tenaga apa? Tenaga bunyi jadi elektrik. Tenaga bunyi tukar jadi signal elektrik kan. Jadi tenaga bunyi dia ada frekuensi dia, jadi dia ada gelombang kan. Jadi dia akan tukar jadi tenaga elektrik. Jadi tenaga elektrik tu pun dia akan hasilkan voltan yang berubah-ubah kan. Kalau kamu cakap dengan frekuensi ni, dia akan hasilkan voltan yang berubah-ubah juga macam ni kan. Jadi dia akan hasilkan voltan dengan arus yang berubah-ubah. Nampak tak? Yang ni apa ni? C ni. C ni apa? Apa ni? Apa nama alat ni? Ingat tak? C for? Kamu dengar dah masa kita belajar tajuk diode lah itu. Diode lah itu. Apa tu? C. Tu panjang. Apa tu? Dia English ya? Apa? C. Kamu ni apa dia? Ni alat apa ni? Ni apa dia? Peranti apa? Kapasitor. Kapasitor. Jadi kamu ingat tak kapasitor ni masa kita belajar tajuk elektromagnet tu, dia tak beri arus terus lalu kat dia. Dia hanya bagi arus ulang alik lalu. Ingat tak? Masa kita sambung dengan litar, sini kan. Ni litar ada mentol. Lepas tu kat atas ni kata kita bawa diode. Ada mentol. Okay. Lepas tu sini bateri kamu. Bateri kena bagi pincang ke depan. Okay, jadi mentol yang lalu kat sini nyala. Okay, sebab diode ni bagi lalu dah dia pincang ke depan. Tapi kapasitor kamu ni dia menghalang arus terus. Boleh? Dia menghalang arus terus. Dia jadi macam switch off kalau arus terus. Jadi kat sini mentol kamu padam. Jadi nampak tak kat sumber ni dia ada arus terus kan? Sini kan? Jadi kapasitor kamu, tujuan kita buat kapasitor sebab kita nak yang lalu arus tapak tu yang datang daripada mikrofon saja. Jadi ni saja lalu. Boleh? Jadi voltan yang berubah-ubah daripada mikrofon je lalu, dia halang arus terus daripada sel ni. Sebab kita nak dia punya signal tu tak berubah. Faham tak? Jadi tu tujuan kapasitor kamu untuk menghalang, menyekat aliran arus terus daripada sel kering ni. Okay. Jadi bila kamu punya ni lalu sampai sini, dia akan lalu kamu punya B ni kan. Jadi bila B ni arus dia berubah-ubah, maknanya IB ni berubah-ubah, dia akan hasilkan IC yang berubah-ubah juga, cuma amplified. Jadi sebab apa? IB dengan IC ni, bila IB ni ada perubahan kecil, dia akan amplifykan perubahan tu pada output dia. IC tu akan jadi perubahan besar. Jadi kita akan dapat gelombang yang corak sama, tapi yang output tu kita dapat dia punya amplitude tinggi. Boleh? Kita akan dapat signal yang lebih kuat. Signal lebih kuat tu kita nak sebab dia akan getarkan diafragma speaker kamu lagi kuat kan. Jadi dia akan menghasilkan output suara yang lebih besar. Alright. Jadi yang ni cara speaker kamu berfungsi. Maknanya kalau dalam speaker tu dia mesti ada satu transistor untuk amplifykan signal tu. Boleh? Macam kamu dengar suara cikgu sekarang kan kat mic ni kan. Jadi kamu dengar kuat sedangkan cikgu bukan cakap kuat pun kan. Sebab dia amplifykan suara cikgu, dalam tu ada amplifier yang buat daripada transistor.
Okey. Jadi yang ni ayat dia. Faham tak cerita dia? Faham? Jadi kalau kata exam, kamu terangkan sikit-sikit benda ni. Yang ni poin utama dia. Kalau dia kata terangkan bagaimana transistor boleh digunakan sebagai amplifier. Jadi first kali kamu cerita mikrofon tu ditukar daripada tenaga bunyi tu kepada tenaga elektrik kan. Tenaga elektrik tu menghasilkan arus yang berubah-ubah. Signal dia berubah-ubah. Dia yang ni dia cakap kapasitor punya tujuan. Yang ni kalau dia tanya kamu pasal kapasitor. Kapasitor tu menyekat arus terus daripada bateri. Tetapi membenarkan arus yang berubah-ubah daripada mikrofon tu melaluinya. Kan dia hanya benarkan arus ulang-alik, dia tak benarkan arus terus melaluinya. Okey, jadi arus yang berubah-ubah tu akan menyebabkan perubahan pada arus tapak. Jadi perubahan, ni ayat yang penting kamu kena sebut. Perubahan yang kecil pada arus tapak akan menghasilkan perubahan yang besar kepada arus pengumpul. Arus pengumpul ni kau punya output tu kan. Jadi arus pengumpul yang berubah-ubah tu akan mengalir kepada pembesar suara tu dan ditukarkan kepada gelombang bunyi yang berfrekuensi sama tapi amplitude dia lebih besar. Okay, maknanya dia dah jadi lebih tenaga dia lebih banyak. Jadi kalau dia suruh kira gandaan tu selalunya dia bagi, itu cikgu tengok exam paper dia bagilah. Tapi IC bahagi IB, maknanya kamu boleh tahu berapa kali ganda amplifier tu kan, kata yang ni 0.2, yang ni jadi 2, jadi dia kuatkan 10 kali ganda. Macam tu lah, faham? Kiraan dia tak susah. Okay. Jadi yang ni kamu punya transistor sebagai amplifier. Ingatlah kalau dia tanya apakah fungsi transistor ni, ada dua. Kamu kena sebut tu lah. Dia sebagai switch automatik dan dia sebagai amplifier. Itu dia punya tugas dia. Ingat? Macam kalau diode dia ada tugas kan? Apa tugas diode kamu hari tu? Diode tugas dia apa hari tu? Dia membenarkan arus mengalir satu arah. Diode dia hanya membenarkan arus mengalir satu arah kan. Jadi transistor ni dia adalah satu amplifier dan switch automatik. Jadi satu cikgu nak kamu ulang balik benda ni sebab mungkin cikgu lupa nak tunjuk kamu cara kita sambungkan transistor kita kepada sel kering. Ni kamu nampak tak yang ni transistor NPN kamu kan? Ni NPN kan? Yang ni PNP. Kamu tengok sel kering dia terbalik nampak? Jadi sel kering yang luar ni nampak tak yang ni positif kan? Kamu mesti bagi dia lalu sama dengan arrow yang lalu dalam transistor kamu tu. Kan? Lepas tu yang sambung dengan tapak B tu kalau kita pakai bateri untuk B, nampak tak? Yang ni P ke N kan? Dia mesti pincang ke depan kat bahagian ni. Faham tak? Jadi kalau untuk NPN, dia mesti gerak daripada P ke N, maknanya arrow ni dengan arrow ni mesti boleh lalu juga. Faham? Jadi sini positif kan? Jadi sini pun boleh lalu. Sini lalu, dua-dua kat sini pincang ke depan lah, kita panggil semua boleh lalu transistor dua arah. Kalau kamu punya PNP dia terbalik kan? Nampak? Bateri dia kat sini negatif sebab dia akan lalu daripada bawah ni naik atas. Yang ni arus dia kena lalu dalam kamu punya transistor tu. Sama juga kat tapak tu. Yang ni negatif, yang ni positif kan? Jadi kamu punya current tu boleh lalu macam tu. Okay? Jadi dia sentiasa pincang ke depan kat tapak dengan kamu punya E ni kan? E ni apa itu? Kamu punya pengeluar. E ni dengan B ni sentiasa pincang ke depan sebab kita nak berlaku yang dia nipis lepas tu dia flow tu kan. Jadi dia mesti pincang ke depan kat tapak B ni. Jadi sebab apa cikgu beritahu kamu sekali lagi, sebab kalau kertas exam dia akan tanya kamu mana satu transistor yang akan menyalakan mentol. Dia tunjuk kamu gambar. Lepas tu dia, yang beza ni kadang-kadang bateri dia. Jadi kamu kena tengok betul-betul gambar tu, bateri dua-dua bahagian. Bateri belah sini dengan bateri belah sini. Yang mana satu gambar dia pasang betul. Okay. Ini dia tulis tips lah, nanti kamu boleh baca. Okay, kita jawab soalan. Okay. Rajah menunjukkan litar transistor. Perintang P mempunyai perintangan 10 kilo ohm. Jadi dia kata perintang P? Yang ni lah, perintang PPC kamu. Untuk menyalakan mentol, beza komplementasi perintang P mestilah sekurang-kurangnya 2 volt. Jadi dia kata kena ada 2 volt voltan tapak baru kamu punya transistor ni on, mentol menyala kan. Okey, jadi dia tanya kamu soalan, apakah nilai tertinggi perintang S apabila mentol menyala? Macam mana nak jawab soalan ni? Dia tanya kamu nilai rintangan. Dia dah bagi kamu V kan? V apa yang dia bagi yang 2 volt ni? V yang lalu kat mana? V.
I yang Yang lu kat bawah ke yang kat atas yang 2 volt ni? yang kat bawah. Yang kat bawah ni kan. Jadi dia dah bagi V kat bawah dan dia dah bagi dah perintah P ni 10 kilo ohm. Dia dah adjust sampai jadi 10 kilo ohm. Maknanya cahaya dah sinar dia jadi 10 kilo ohm. Jadi kita tahu R bawah ni, RP kita, RPPC ni RP kita 10K. Lepas tu dia kata mentol tu menyala kan. Maksudnya mesti kita punya transistor ni dapat sekurang-kurangnya 2 volt. Maknanya V bawah ni VP kita sama dengan 2 volt. Ingat tak macam mana kita nak kira pembahagi voltan hari tu, ingat tak? Jadi kita akan pakai cara yang sama lah. Jadi first kali kita punya kita ada voltan tapak ni kan. Kita boleh cari tak dia punya arus dia? Boleh cari arus tak? Boleh kan? Ingat tak kalau kita nak cari voltan Tak salin formula lupa. V sama dengan IR. Ingat, V sama IR. Lepas tu kalau kata kita nak cari arus tu akan lalu sama antara dua-dua bahagian ni kan? Ingat? Sebab dia sambung secara bersiri kan. Jadi yang ni yang lalu kat dia I total. I total tu kita dapat daripada V total tu kan? Ingat? Okay, jadi kalau V2 pun dia akan dapat I total juga lalu kat dia kan? Jadi I keseluruhan akan lalu kat dia. Jadi kalau V sama dengan IR, V2 sama dengan I total darab dengan apa? Terangan. Kalau kita nak dapat V2 saja, V bawah saja. VP kita. Kita tukar simbol. Kalau kita nak cek VP, kita darabkan I total dengan apa? Rintangan siapa? Dengan R. RP saja. R dia saja kan? Kalau kita nak atas ni kita akan darabkan kita punya I total tu dengan R dia saja. Betul? Jadi yang ni kita punya RP lah. Jadi yang ni kita dah ada kan? Yang ni kita dah ada kan? Kita boleh cari I total, faham tak? Cikgu nak tunjuk kamu macam mana lah sekali kita nak cari dia ni punya. Dia nak apa tadi? Perintangan, nilai perintangan ni kan? Jadi kita nak cari yang tu. Kita boleh guna yang ni, sekali kita akan guna formula sama kan? Kita akan pakai formula ni juga kan untuk dapatkan, tapi nak cari R dia pula. Ini I total kita dapat apa? Kita isi. Ini 2 volt. Ini 2 volt. Lepas tu rintangan ni berapa? Rintangan tu 10. 10K. 10K tu berapa? 10K tu 10 10,000 10,000. Darab 1,000. 10,000. Okay, berapa I dia dapat? Dapat 2 bagi 10K. Kecil je kan? dapat 2 kali 10 kuasa negatif 4. 2 kali 10 kuasa negatif 4. Apa unit untuk arus? Ampere. Ampere, okey. Cuba kira apa R untuk atas ni. R atas ni. Dah tahu dah? Dah tahu dah saya nak kira? Cuba kira. V tu mana? V dia converter. Sekejap. Kita V2 ni kan. Okey, sekejap. Dia ni dapat 2. Ni 12. Jadi kamu tahu tak dia dapat berapa? 10. 10. Kita tolak kan? Jadi kamu tahu dah VS 10. VS sama dengan I total darab dengan R dia. R dia RS lah, kita label. Jadi cari RS. RS sebab berapa? Dapat 5 kali 10 negatif 4. Negatif ke? Betul? Kamu masuk 2 darab 10 kuasa negatif 4 ni betul? Jadi RS sama dengan VS bagi I total. Kan dapat besar. Kenapa kamu dapat negatif sekali lagi? VC kamu 10.
Bawah ni 2 darab 10 kuasa negatif 4. Oh, dapat Ha, 5 kali 50,000. 50,000. 50,000 tu berapa? 50K. 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 Apa unit untuk R? Ohm. Okey, betul lah. Tu. Okey, faham tak? Faham tak? Ni kita ingat balik masa tadi. Bila kita nak cari V yang ni, kita kena tahu I total dulu kan. Jadi I total datang daripada V total bahagi dengan jumlah R tu, ingat? Tapi sekarang ni terbalik sebab dia dah bagi kamu maklumat pasal yang bawah ni kan. Jadi kalau kita nak dapat sebahagian sahaja, kita akan guna R dia saja. Maknanya VP sama dengan I darab dengan I dia saja. I total sebab pita kamu tu selari I dia tak berubah. Yang berubah tu V dia. V dia pecah, I dia tak pecah. Okay. Alright, mari kita tengok soalan kedua. Jadi maknanya transistor ni dia ada soalan kiraan dia. Orang lain tak ada sangat kiraan kan? Okay. Dia kata litar di bawah digunakan sebagai jenis berasaskan haba. Berasaskan haba. Jadi apa kita nak bubuh sebagai komponen X? Apakah komponen X? Apa tadi? Nama dia? Yang berasaskan haba. Termistor. Kamu tulis nama dia termistor. Jadi yang ni cikgu kena lukiskan lah. Lukiskan rupa komponen dia. Jika kamu ingat rupa dia, kamu kena lukis. Macam mana rupa dia tadi? Dia macam gitu. Kan? Macam tu. Mana atas tadi. Okay. Mana dia? Gitu. Macam ada lengan robot. Okay. Lepas tu, okay, dia suruh lukis lah. Okay. Namakan terminal A, B dan C. Dia suruh namakan terminal pada transistor kamu. Terminal A ni apa? A tu tapak. Ni tapak. B? B ni apa? Kamu punya C. C apa? C tu collector. Collector tu pengumpul. Pengumpul. Collector tu pengumpul. Jadi kat bawah ni, C bawah ni? Pengeluar. Yang ni emitter kan? Emitter tu pengeluar. Alright. Okay. Untuk menghidupkan mentol, beza kupaian yang ni dia nak tanya soalan kiraan lagi ni. Untuk menghidupkan mentol, beza kupaian merintangi X mesti paling kurang 4 volt. Yang dia kata mesti ada dapat 4 volt baru transistor ni hidup. Jadi dia kata apakah rintangan X apabila mentol tu menyala? Mari kita tengok. Jadi dia dah bagi dah kat atas ni 5K. Ni 5K. Lepas tu dia bagi kamu V total dia 10. Dia tanya kamu, dia kata sini kita dah tahu dah kan yang ni 4 volt. Ini 4 volt. Maknanya dia ni 4 volt, yang dapatkan dia 4 volt. Jadi dia tanya kamu apakah rintangan X. Cuba kamu kira. Boleh tak? Kamu kena cek I total dulu kan? Kamu cek I total dulu. Saya nak cek I total. V tu yang 4. Bawah ni 4. Kalau bawah ni 4, atas tu berapa? Kamu boleh guna maklumat atas tu. Yang ni. Yang ni 4 volt. Yang ni berapa volt? 6 kan? Jadi kamu boleh cari I total daripada ni dulu. Kan? Lepas tu kamu guna dia untuk yang bawah ni. Sebab kita dah ada yang ni. Yang ni V dia, V sama dengan IR. Yang ni kata V1 lah. V1 sama dengan I total kamu darab dengan R1. Jadi kita dapat I total dulu. Dapat. Berapa I total? Kamu kira dah R dia. I total berapa? 1.2. 1.2. 6 volt bagi 5K. 6 bagi 5 kan? 5,000. 5,000 lah. 1.2 darab 10 kuasa negatif 3.
Okay. Jadi pakai formula yang sama kan, tapi sekarang ni kita nak cari perintang X ni. Kita tak payah ambil kira dia ni tau, tak kira. Okay. Kita ambil dua orang tu je. Alright. Ni pakai formula V sama dengan IR juga. Ni ampere. Sekarang ni Vx lah. Vx sama dengan IT darab dengan Rx. Ni kita nak Rx. Dapat 3,333.33. Betul. 3 semua 3. 3.33 kilo ohm. Betul. 3.33 kilo ohm. Tak wajib pun tulis dalam kilo ohm tau. Kalau kamu tulis 3,333.33 pun cikgu terima juga. Nah, tapi kalau nak pendek kita tukar, kita buat imbuhan. Alright, lepas tu dia tanya kamu apakah yang berlaku pada mentol X apabila rintangan X adalah 1 kilo ohm. Dia tak tanya mentol tu menyala ke tak menyala lah. Cuba kamu tengok berapa dapat voltan yang melalui dia kalau kata rintangan dia 1 kilo ohm. Dia kata kat sini, apa jadi kalau sini 1 kilo ohm saja. Adakah mentol ni menyala atau tidak? Jadi kita kira lah. Vx sama dengan I total darab dengan Rx kan? Jadi sekarang ni I total kamu sama. I total sama ke? Berubah tak? I total berubah. I total berubah sebab kamu punya kamu punya rintangan sini berubah kan? Kamu kena kira I total baru. Jadi I total nak kira macam mana? 10 bahagi dengan R1 campur R2 kan? Ingat lagi? V sama dengan V total sama dengan I total darab R total kan? Itu kan? Jadi V total kamu 10 bahagi dengan R total kamu sekarang berapa? 5K campur dengan? R total sekarang 6. 6K, 6,000. 6,000. Okey, dapat berapa tu? Dapat 1.6 1.67 kan? kuasa negatif 3. 1.67 darab 10 kuasa negatif 3. Okey, lepas tu baru masuk dalam formula Vx ni. Kita nak cari V ya? Nak cari mentol. Mentol tu hanya menyala bila dia dapat 4 volt kan? Jadi kita nak tengok adakah dia masih dapat 4 volt ataupun kurang. Jadi kalau kata dia dapat kurang, kita tahulah dia tak menyala lah. Jadi kita kira. Pasti kita boleh angkat ni kan. Tapi kita kira jugalah. Vx kita berapa? 1.67 darab 10 kuasa negatif 3 ni darab dengan kamu punya Rx. Rx kamu 1K ni kan? 1K. Berapa dapat Vx? Dapat 1.67. 1.67. Jadi mentol kamu? Tak menyala. Mentol X tidak menyala. Tu je lah. Mentol X tak menyala. Asal kita boleh teka ni kot. Sebab tadi kita kira 4 volt dia tak menyala kan. Rintangan dia 3.3. Sekarang ni rintangan dia jatuh kan. Jadi kalau kata rintangan dia besar daripada 3.33 ni, mentol X tu akan menyala lah. Tapi kalau dia kurang daripada 3.3 ni, dia mentol tu akan padam. Betul? Jadi rasanya yang ni kamu tak kira pun tak apalah. Kamu kena linkkan dengan soalan kat atas. Tapi nak kira tak ada masalah kan. Mentol X tak menyala. Alright. Tu dia kira 1.67. Okay. Alright. Ini soalan susah sikit. Kalau soalan paper tu, bagi essay nampak tak? Dia bagi kamu lita 4 biji. Sebab apa? Dia suruh kamu pilih. Nanti kita bacakan soalan dia. Ni cikgu short form lah. Atas tu adalah soalan-soalan ni kan. Tapi bawah tu soalan essay.
Jadi soalan esei ni kalau melibatkan transistor dia akan bagi kamu 4 litar. Jadi kita kena pilih. Jadi kata rajah menunjukkan 4 litar elektronik KLMN dengan spesifikasi yang berbeza. Anda dikendaki menentukan litar elektronik yang paling sesuai untuk menyalakan 3 lampu 100 volt 60 watt. Jadi kita punya lampu tu perlukan 100 volt secara automatik dengan kecerahan normal apabila gelap. Kecerahan normal tu maksudnya dia dapat 100 volt baru dia dapat menyala kecerahan normal kan. Kalau dia dapat kurang daripada 100 volt dia akan jadi malap. Kalau dia dapat lebih daripada 1 volt dia akan jadi terlebih cerah. Wow. Alright. Jadi sekarang ni kita nak lampu tu menyala dalam keadaan gelap. Jadi sebab kita pakai PPC, kita kena tahu kedudukan PPC kita kat atas ke kat bawah supaya kita punya mentol tu menyala dalam keadaan gelap kan. Okey, kamu tengok 4 litar ni, mana satu kamu rasa dia akan menyala waktu malam? Lepas tu mentol tu menyala dengan kecerahan normal. Mari kita tengok. Jadi yang K ni salah sebab apa kamu rasa salah? K ni kita tolak bawah. Apa beza dia? Kedudukan mentol. Kedudukan mentol dia. Boleh je mentol dia. Yang ni dia tak ada relay. Nampak? Kita buang. Maknanya mentol ni malap. Dia dapat 6 volt. Okay. Jadi kita buang yang tu. Sekarang ni kita tengok kedudukan PPC ni. Sebab 3-3. Mana yang satu kamu rasa elok? Kita sambung turut macam ni ke kita sambung secara selari macam ni? Sambung bersiri ke selari? Mana satu elok lagi? Kita sambung bersiri. Bersiri elok lagi. Selari tak elok sebab bersiri. kalau satu mentol padam semua orang padam. Faham? Jadi kita reject litar M siap-siap. Jadi sama ada yang ni atau yang ni. Yang ni beza dia LDR dia kan. Mana satu LDR patut duduk atas ke bawah? Kita nak dia nyala waktu malam. Dua bawah. Pandai. Jadi jawapan dia mesti L. Betul? Okay. Jadi sekarang ni L dia ada apa? Dia ada relay. Dia ada PPC duduk bawah. Lepas tu mentol dia disambung secara selari. Lepas tu dia dapat 240 volt lah ni nak. Jadi dia tanya kamu suruh terangkan, maknanya kamu kena buat table ni. Tapi kita hurai je lah nak. Kita kena terangkan ciri-ciri. Nampak 4 ciri lepas tu sebab yang ni bahagian C kan. 4 ciri lepas tu Chana kena cakap saya pilih litar yang mana satu kan. Kerana ciri-ciri dia kan. Okay. Jadi kita lengkapkan ni lah, cikgu tulis kat sini. Kita tak payah buat table. Kedudukan perintah peka cahaya tadi kat atas ke kat bawah? Kat bawah. Bawah. Sebab apa? Dalam keadaan sebab gelap. Kamu kena cerita dalam keadaan gelap apa jadi kat dia? Dalam keadaan gelap, rintangan pada PPC tu akan jadi rendah. Tinggi. Tinggi. Baru dia boleh menyala. Dia duduk bawah tinggi. Dia nyala lah sebab dia dapat voltan banyak. Betul? Okay, jadi dia duduk di bawah. Banyak. Sebab apa tadi? Dalam keadaan gelap. PPC. Voltan. Voltan. Rintangan. Rintangan PPC. Rintangan. Tinggi ke rendah dia? Rendah. Tinggi. Rintangan rintangan tinggi. Kan dia kan kalau kena cahaya baru rintangan dia jatuh. Masa dalam gelap rintangan dia tinggi lah. Kita nak dia nyala dalam gelap kan. Kita letak di bawah sebab rintangan dia tinggi waktu malam. Bila rintangan tinggi voltan tapak tinggi. Kan? Jadi kamu letak kat bawah. Okay. Jadi dalam keadaan gelap rintangan PPC tinggi, oleh itu voltan tapak itu voltan tapak tinggi. Tinggi. Dan transistor dapat dihidupkan lah. Okey. Kalau huraian tu kamu rasa perlu panjang, kamu tulis je panjang sikit lah. Okey. Jadi penyambungan bateri, macam mana dia sambung bateri dia? Ada beza ke? Okey. Ada? Yang ni terbalik nampak tak?
Kalau dia sambung macam ni, transistor kamu hidup tak? Macam yang N ni. Tak hidup. Tak hidup. Dia tak hidup. songsang kan? Dia sebab dia ni negatif kan? Jadi dia tak boleh lalu. Jadi macam mana kita nak cerita sambungan sel tu? Sambungan sel positif kepada macam mana nak cerita penyambungan bateri tu? Dia selari. Bukan. Dia satu arah. Satu arah. Tak, ni cikgu bagi kamu ayat dia lah. Sambungan terminal sel perlulah macam mana nak kata? Perlu kalau cikgu sebut spesifik, kita kata kita sambung terminal positif sel kepada terminal pengumpul lah kan? Macam tu, kita cakap macam tu. Ada tak jawapan cikgu buat kat bawah ni? Ada? Okay. Jadi kita boleh tulis macam ni. Tu terminal positif disambung ke pengumpul. Sebiji ayat cikgu. Okay. Terminal positif kita cerita je sebab kita tahu kaki ni pengumpul kan sekarang ni. Yang ni transistor NPN ke PNP? NPN. NPN. Jadi sama, ini BCE kan. Tapi PNP pun sama je. Tapi kalau sini pengumpul, kita kata terminal positif kita perlu disambungkan kepada sel kepada terminal pengumpul transistor NPN. Boleh ya? Kamu sebut transistor tu transistor apa? Terminal positif sel perlu disambung kepada pengumpul bagi transistor NPN. Sebab kalau PNP terbalik kan, kita akan sambung ke terminal positif tu kat dia punya pengeluar. Alright. Jadi susunan lita lampu-lampu jalan tu, apa susunan dia tadi? Lita lampu. Ni lita lampu ni. Mentol. Mentol. Dia bersiri. Selari parallel. Selari. Ni bersiri je ni kan. Bersiri tu betul turun. Series. Selari tu parallel. Lah. Okay, jadi sambungan secara selari. Sebab apa kita nak sambungan secara selari? Selari sebab apabila satu mental padam, dia semua tak. Ya, satu je padam. Apabila satu mental rosak, mental lain masih lagi boleh berfungsi. Okey, jadi kita bubuh relay kan. Jadi perlu ada geganti. Sebab apa kita perlu ada geganti? Dia menguatkan arus buatan. Bukan. Dia menghidupkan litar sekunder. Litar kedua. Menghidupkan litar kedua dengan beza keupayaan yang lebih besar. Sebab tadi dia nak mental kamu cerah kan? Dia nak mental kamu cerah 100 volt kena bagi kat tiap-tiap mental ni kan. Jadi kat sini 100 volt lah. Kalau kata kat sini 100 volt, jadi yang ni litar sekunder kita, litar kedua kita. Jadi tujuan relay ni untuk menghidupkan litar kedua dengan beza keupayaan yang lebih besar. Supaya mental kamu menyala dengan kecerahan normal. Macam normal. Ni ingat ayat ni. Ini ayat spesifik untuk sis geganti. Menghidupkan litar kedua dengan beza keupayaan lebih besar
supaya mentol menyala dengan kecerahan normal. Kecerahan normal. Maknanya dia dapat 100 volt lah. Normal. Okey. Okey, habis dah soalan. Sekarang ni pukul 10.53. Kamu larat lagi tak? Larat lagi tak? Baru sejam kan? Boleh. Sebab cikgu nak move satu lagi topik. Yang ni topik last. Jadi kita akan habis tajuk elektronik kita. Kalau student lain dah habis dah lah. Jadi cikgu nak habiskan dengan Chana jugalah. Jadi kita ada sikit lagi kita akan belajar gate logic. Kita habiskan Boleh? Okey. Okey, gate logic. Okey, gate logic ya. Ni yang ni kita dah masuk benda yang ni seronok tau. Cikgu rasa Chana pun pandai je benda ni senang. Gate logic ni kita dah masuk macam satu chip. Macam chip macam ni. Jadi dia dibuat daripada transistor, banyak-banyak transistor. Jadi kamu nampak chip ni dalam dia ada banyak jenis gate logic. Jadi kalau dia tanya kamu apa itu gate logic, dia adalah peranti elektronik. Maknanya dia alat elektronik yang mempunyai satu atau beberapa input. Maknanya kita boleh bagi input kat dia. Input tu kalau kata dalam istilah elektrik tu maknanya kita bagi dia input on atau off. Boleh bagi dia voltan ataupun tak bagi dia voltan. Yang tu kita panggil dia input kan. Tetapi dia akan hasilkan satu saja output. Maknanya dia akan proses maklumat tu. Dia kata kita bagi input kat dia. Ni input, kita boleh bagi satu ataupun berapa input. Ini input. Jadi kamu yang gate logic tu dia akan proses kat sini. Jadi dia akan hasilkan output satu saja. Output tu pun sama. Salah ejak output. Sama ada satu atau kosong. Maknanya sama ada on atau off. Boleh Kalau dalam dunia digital dia ada nombor satu dengan kosong je kan. Jadi kalau satu tu maknanya dia bagi input on. Maknanya dia bagi voltage lalu. Boleh? Kalau kosong tu maksudnya dia bagi off. Dia offkan litar tu. Dia switch off. Boleh Dekat sini pun sama. Dia boleh bagi input sama ada on ataupun off ataupun on off sentak dua. Boleh? Jadi dia akan proses. Lepas tu dia akan hasilkan output. Dia akan hasilkan output. Jadi dia switch automatic juga macam transistor. Tapi dia boleh bagi macam-macam jenis output. Dia boleh bagi output on atau off. Dan kita boleh input dia lebih banyak maklumat. Lebih banyak jenis maklumat. Yang ni kompleks lagi lah. Contohnya macam mesin membasuh kain kamu kan. Dia hanya akan pusing bila kamu tutup penutup dia. Betul? Jadi dia ada switch kat situ lah. Bila kamu tutup penutup dia baru dia boleh on. Jadi macam keputusan macam tu bila ada dua input tu maksudnya kita ada gate logic dalam tu lah, control dia. Dia tak akan pusing kalau kamu buka penutup dia kan. Ataupun benda-benda lain lah macam loceng penggera hanya akan bunyi bila ada orang lalu dan waktu malam. Macam tu. Ada dua situasi. Kita boleh bagi input lebih daripada satu. Dan dia akan on kan ataupun off kan kita punya output tu. Faham tak? Okey. Jadi kita ada beberapa jenis, nampak tak rupa dia lain-lain ni. Jadi kita akan tengok tiap-tiap jenis ni dan tiap-tiap jenis ni dia akan bagi output yang berbeza. Okey. Kita start dengan yang pertama kita. Yang ni gate logic kamu. Kamu tengok kita ada nama dia. Kita ada simbol dia. Kita ada algebra dia, nama dia algebra boolean dia dan kita ada jadual kebenaran untuk dia. Maknanya kita tuliskan output dia bila kita berbuat input. Okay? Jadi cikgu akan tunjuk kamu simulasi juga nak bagi kamu senang faham. Jadi gate pertama kita nama dia gate tak. Gate tak. Okay? Jadi dalam bahasa Inggeris not lah, not tu tak kan. Jadi gate tak ni rupa dia triangle, ada bulat kat depan. Yang ni A ni adalah kaki untuk input dia masuk. Jadi kat gate tak ni hanya boleh bagi satu saja input. Jadi input lepas tu dia akan keluarkan output. Jadi kamu rasa apa yang berlaku ni? Gate tak ni kalau kata kita bagi input satu, dia akan tukarkan satu jadi apa? Berdasarkan kamu faham nama dia. Satu jadi apa? Satu jadi kosong. Dia akan terbalik kan sebab dia tak boleh, dia tak mau. Jadi dia akan terbalikkan segala input yang dia dapat.
Kalau kata kita bagi dia kosong, dia akan tukar jadi 1. Kalau kita dapat input 1, dia akan tukar jadi kosong. Okay. Alright, jadi ini cara kita tulis dia sebagai algebra lah. Jadi nampak tak? A ni input dia. Input tu disongsangkan. Yang kita bubuh ke atas ni simbol untuk inverse. Songsangan. Boleh? Jadi maknanya dia tulis kat sini input A disongsangkan untuk dapat output Y. Mari cikgu tunjuk kamu simulasi dia. Okey, kamu nampak skrin cikgu ni? Nampak? Takut dia lag. Nampak? Skrin logic gate. Nampak. Nampak? Jadi nampak tak ni input. Bila kita pitch it on, maknanya kita bagi 1. Nampak tak dia nyala? Maknanya kita bagi voltage kat dia, dia nyala. Bila cikgu pitch it off, dia tak menyala. Yang ni output dia lah. Output ni sama, dia akan menyala ataupun tak menyala berdasarkan gate yang kita bubuh. Ni cikgu bubuh kat kamu gate not kamu, gate tak kamu. Ni gate tak. Sorry. Ni gate tak kamu, kita letak kat tengah ni. Okey, jadi kalau cikgu sambungkan ni, kamu tengok sekarang ni off kan, maknanya kosong. Bila kita sambungkan kepada output, patutnya jadi apa? Kat output. Jadi on. Tu. Jadi kalau kita bagi signal kosong, ditukar jadi 1, nampak? Tapi kalau kita bagi input 1, ditukar jadi kosong. Yang ni gate tak kamu. Faham? Boleh? Jadi kita tengok gate kedua kita. Gate kedua kita gate done. Gate done. Kamu nak tengok ni dulu ke nak tengok table dulu? Tengok ni dulu. Ni dulu. Okey, gate done tu dalam bahasa Inggeris gate end. Gate end. Jadi end rupa dia gini, nampak macam cendawan, comel sikit. Sekarang nampak tak kaki dia kat belakang ni ada 2. Maksudnya kita boleh bagi dia 2 input. Jadi cikgu tambah satu lagi kaki input. Alright. Jadi input dia boleh ada 2. Geraklah. Okey. Jadi cikgu sambungkan kat kamu punya gate ni. Okay. Ni gate done kamu nak? Tengok. Jadi kalau gate done ni done. Maknanya tengok, kalau kita bagi 1 je on, 1 off, maknanya ini 1 kosong, output dia kosong kan? Kalau kita bagi 2 on, baru output dia 1. Maknanya 1 dan 1 baru jadi hasil 1. Itu maksud done tu. 2 kena 1 baru keluar output 1. Tapi kalau kita off 2, dia akan jadi off. Faham tak? Jadi 2 kaki kena 1 baru dia jadi 1. Mari kita tengok table tadi. Jadi ni gate done kamu. Nampak rupa dia? Kamu ingat rupa dia tak? Jadi kaki dia ada 2, maknanya kita boleh bubuh 2 input. Jadi kalau kita tulis secara algebra, kita akan bubuh simbol darab. Sebab darab, cuba kita tengok macam mana nak darab. Kalau kita darab 1 dengan kosong, kita akan dapat kosong kan? Kalau kita darab kosong dengan kosong pun kita akan dapat kosong kan? Kalau kita darab 1 dengan 1 baru dia jadi 1. Sebab tu kita pakai simbol darab masa kita tulis algebra dia nak. Kaki 2, 1 baru keluar output 1. Jadi 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Jadi kalau disuruh tulis jadual kebenaran, kamu kena tulis semua kemungkinan input yang kita boleh bubuh kat A dengan B ni. Boleh? Jadi semua kemungkinan tu maksudnya 0, 0 ataupun kaki B tu 1 ataupun kaki A tu 1 ataupun 2 kaki tu 1 kan. Jadi senaraikan semua. Jadi kalau dia minta macam mana tuliskan jadual kebenaran untuk gate logic done. Jadi Cak Na kena tulis semua ni lah. Kena tulis untuk 0, 0, 0, 1, 1, 0 dengan 1, 1. Lepas tu tulis dia punya output dia. Faham? Okay. Itu tu gate done. Jadi gate atau. Gate atau ni kamu boleh tahu kan daripada nama dia. Apa kamu rasa akan jadi kalau kita buat input kat gate atau ni? Jadi dia ada input 2 atau. Dia boleh menyala. Dia boleh menyala Satu kalau pun boleh menyala. Betul. Kalau salah satu kaki 1 pun dia dah boleh menyala. Jadi sebab tu dia bawa tambah kat sini. Sebab kalau kata 0 campur 1 dia jadi 1 kan.
Ni dunia digital ni kalau satu campur satu pun satu tau. Dia tak jadi dua. Maksudnya satu dengan satu boleh. Kosong satu pun boleh. Satu kosong pun boleh. Yang tak boleh kosong kosong. Sebab dia akan jadi off kat situ. Nah, right. Ini sekejap kita tunjuk kamu simulasi dia. Ni gate done. Kamu kita buang. Kita buang gate OR kita. OR. Okay, jadi rupa dia macam ni pun boleh. Kamu nampak tak? Dia ada lekuk-lekuk sikit. Dia tak macam gate done kamu kan. Gate done tu lurus kat belakang ni kan. Jadi dia lembut lagi. Okay. Dia kata kita offkan dulu. Kita sambungkan kat kita punya gate atau ni. Alright. Okay, jadi kosong dapat output kosong. Tapi bila salah satu kaki nyala, nampak dia jadi output satu. Kalau kata kaki ni nyala pun, dia akan jadi output satu. Kalau dua-dua kaki nyala pun, dia akan bagi output satu. Nah, or salah satu atau dua-dua. Nah, okay. Okay, kita tengok gate seterusnya. Okay, 3 ni gate utama tau. Maknanya dalam otak kamu kena ada 3-3 ni. Baru kita boleh ingat yang lain-lain. Nah, okay. Jadi seterusnya kita panggil gate tak dan. Gate tak dan. Sebab apa? Dia gabungan gate tak dengan gate dan. Beza rupa dia ada bulat daripada gate tak tu. Nampak tak dia ada bulat ni? Jadi yang ni rupa untuk gate tak dan. Jadi boleh agak tak? Dia gate dan yang kita songsang kan? Boleh? Jadi dia gate dan tapi dia lalu gate tak lepas tu kan? Jadi dia akan songsangkan output gate dan. Jadi kalau gate dan tadi satu-satu baru satu kan? Jadi untuk dia ni satu-satu jadi apa? Kalau dia inverse kan? Satu-satu jadi apa? Satu jadi kosong. Jadi yang lain ni akan jadi satu lah sebab dia terbalik kepada gate tadi. Kosong-kosong jadi satu. 01 jadi 1, 10 jadi 1, 11 jadi kosong. Jadi cara tulis algebra dia kita bubuh gate tak tu kan tadi inverse tu garisan kan. Jadi gate dan dengan satu garis ke atas ni songsangan. Jadi dia songsangan kepada gate dan. Songsangan kepada gate dan. Kamu ingat macam tu. Okay. Jadi kita tengok dua lah. Kita tengok dia tu. Jadi kalau kita ada songsangan kepada gate dan, kita ada juga songsangan untuk gate atau. Jadi nama dia gate tak atau. Boleh? Gate tak atau sama macam gate atau tapi dia ada bulat kat depan dia. Dia adalah inverse kepada gate atau. Jadi kalau gate atau tadi macam mana? Kosong-kosong dapat apa? Kosong dapat apa? Kosong. Tapi kalau gate inverse kepada gate atau kosong-kosong jadi apa? Satu. Jadi 01 jadi apa? 01 jadi kosong. 10 jadi? Kosong. 11 jadi? Kosong juga. Jadi dia 1000. Jadi kebenaran ni semua berbeza nah. Tak ada satu pun sama. Sebab tu kita ada gate berbeza-beza nah. Okey, mari kita tengok simulasi dia. Okey, jadi yang ni gate no. Yang bahasa Inggeris kalau tak dan tu nan. Sebab no dengan n jadi nan. Nah, okey. Jadi tadi dia inverse kan? Inverse kepada gate. Jadi kalau satu-satu keluar apa? Kalau tak dan. Satu-satu jadi apa? Inverse kepada gate dan. Satu-satu jadi apa? Jadi kosong. Jadi kosong. Betul. Satu-satu jadi kosong. 01 jadi 1. 00 pun jadi 1. 10 pun jadi 1. Betul kan? Kamu ingat ya? Terbalik kepada gate dan. Yang ni pula terbalik kepada gate atau kita punya no gate. Nah, okey. Di no gate 01 jadi apa? 01 jadi kosong. 01 jadi kosong. Okey, pandai dah. 01 kosong. 11 jadi apa? 11 jadi kosong. 11 pun kosong. 00 jadi apa? 00 jadi 1. 00 jadi 1. Okey, pandai. Alright. Jadi kita ada lagi 2 gate. Tapi kat sini ada satu je cikgu tunjuk kamu. Kita punya eksklusif atau boleh? Eksklusif atau dia ada X kat depan dia. Eksklusif atau.
Nah, Zor. Bahasa Inggeris dia Zor. Jadi nampak tak apa beza dia dengan gate atau dia ada satu lagi line kat belakang dia ni. Eksklusif. Dia eksklusif tu maksudnya special. Special tu kat sini dia mesti kaki dia berbeza baru dapat output satu. Boleh? Tadi kalau gate atau satu-satu pun satu kan? Tapi kalau gate eksklusif atau mesti 01 dengan 10 je dia bagi output 1. Kalau 11 dia akan bagi output kosong. Kita tengok Ini 11 nampak? Jadi dia eksklusif. Dia mesti kaki dia berbeza satu baru dia bagi output 1. Okay? Itu maksud eksklusif dia. Kaki dia tak boleh sama dua-dua. Jadi 01, 1, 1, 10 pun 10 pun 1 tapi 00 tak boleh lah sebab kaki sama. 000. Ini gate eksklusif atau kamu. Mana dia? Ni. Eksklusif atau. Right? X2 for eksklusif. Jadi dalam bahasa Melayu nama dia X atau. Ni dia simbol gate dia sama dengan gate atau tapi kita berbulat kat tambah dia sebab maksudnya dia mesti berbeza. Boleh, dia tak boleh sama. Jadi tadi apa lengkapkan terus table ni 00 dapat apa? 00 jadi kosong. 01 jadi? 1. 10 jadi? 1. 111 jadi? Kosong. Okay, yang last gate dia, yang ni tak ada kat simulasi cikgu. X. X tak atau. X tak atau. Macam mana kamu rasa gate X tak atau ni? Dia gate X atau tapi kita songsang kan boleh? Maknanya gate X atau lalu gate tak. Jadi X tak atau. Songsangan kepada gate X atau. Okay. Kalau gate atau X atau tadi kaki dia berbeza bagi output 1 kan? Jadi kalau yang ni terbalik, kaki dia kena sama dua-dua orang kan? Yang ni kaki kena sama. Mesti sama. Sebab dia songsangan. Apa macam mana? Line kamu tak elok ke? Okay. Line kamu okey ke? Alright. 00 Okey, jadi okey. apa? 00 jadi apa kalau 00 jadi 1. 01 jadi? Kosong. 10 jadi? Kosong. 11 jadi? 1. 1. Alright, pandai dah nah. Ingat yang ni inverse songsangan kepada gate X atau. Alright. Okay, kalau soalan dia, dia boleh bagi kamu simple macam ni ataupun sekali kita akan buat sama-sama, dia akan bagi kamu dia akan gabung banyak-banyak gate macam ni, dia tanya kamu output dia apa. Boleh? Okay. Jadi kalau dia bagi macam ni, macam soalan macam ni, kalau dia ada nilai tu maknanya dia 1. Kalau dia flat macam ni maknanya dia kosong. Faham tak? Okay. Jadi dia tanya kamu, rajah menunjukkan dua isyarat yang menghubungkan input A dan B pada suatu gate atau. Ini gate atau kamu dia bulat-bulat macam ni nak. Jadi dia bagi kamu input apa ni? 1, 1, 0, 0, 1, 0. Yang ni input untuk kaki A kan? Jadi kalau cikgu akan tulis terus kat kaki gate ni supaya senang untuk kamu nampak nah. Kita tulis 1, 1, 0, 0, 1, 0. Lepas tu untuk B tu 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Jadi Macam mana nak tahu kosong ke 1? kalau dia flat, maknanya kita tak dapat voltage. Jadi dia kosong. Boleh? Nampak tak dia macam tangga? Jadi kalau ada anak tangga maknanya on, maknanya input 1. Kalau flat tu maksudnya dia off. Jadi yang ni 1, 1, 0, 0, 1, 0. Yang ni 0, 1, 0, 1, 0. Boleh? 0, 1, cikgu bagi, kena tulis bagi align atas bawah sebab kita kena tengok kaki-kaki dia A, B macam tu kan. Lepas 0, 1, 0, 1, 0, 0. Dah tak keluar lah cikgu punya dakwah ni. Kenapa ke? Kadang-kadang cikgu tak boleh menulis.
Ah, kamu kena tulis sebab cikgu tak boleh nak menulis ni. Dia tak nak keluar dakwat dia. Sekejap. Dia beku kot. Okey. Jadi kalau kata kita nak kata tadi gate O macam mana? Dia bagi output satu bila? Dia salah satu. Salah satu atau dua-dua kaki satu kan? Nyala. Okey. Jadi kalau 1 kosong bagi output apa? 1 kosong jadi 1. 1 kosong jadi 1. Cikgu tak boleh tulis. Kamu kena tulis. Dia beku. 1 kosong jadi 1. 1 jadi apa? Jadi 1. 1. Jadi kamu tulis semua tu. Jadi 1 kosong tu 1. 1 tu 1. Kosong kosong jadi apa? Kosong jadi kosong. Lepas tu 1 jadi? 1. 1 kosong jadi? 1. 1 jadi? Kosong. Kosong. Jadi kamu kena tulis semua tu. Boleh? Start. Beku lah skrin cikgu. Janganlah beku. Dia tak save lagi. Aduh. Dia bila cikgu tulis banyak-banyak file tu jadi berat tau. Sebab tu lepas tu dia tutup. Nampak kita buka balik. Cikgu picit. Mana nak picit siapa ya? Cikgu dah siap dah test elektronik kamu. Lepas dah habis ni kamu kena, kita akan buat test. Okey, dia tak padam. Tak. Ini transistor gate logic. Okey. Tu dah keluar dah. Tepuk betul. Dia beku tadi. Jadi kamu tulis output dia semua kat situ tau. Macam tu. Macam kita sambung balik. 1 kosong tu 1. 1 tu 1. Lepas tu 1 1 1 kosong kosong tu kosong kan. So 01 tu 1. 1 kosong tu 1. Kosong kosong tu kosong. Jadi kalau kata kamu perlu isi dia punya isyarat output, kamu kena isi lah. Yang ni dia suruh lukis. Kalau lukis kamu kena lukis macam anak tangga macam ni. Boleh? Jadi kalau jadi kamu lukis lah. Jadi yang ni kena 2 step. Kan? Lepas tu dia kosong 1 step. Lepas tu dia lagi 2 step. Lepas tu dia kosong balik. Macam tu. Kita belah kan. Ni 1 1 0 1 1 0. Alright. Faham tak? Boleh? Okay, kamu tengok ni. Dia bagi kamu gambar. Rajah menunjukkan graf voltan masa. Jadi yang ni macam ni lah tangga-tangga ni kan. Input kepada dan output sebuah gate logik. Jadi yang ni input kamu. X dengan Y ni input. Lepas tu dia kata yang ni output kamu. Dia suruh identify yang ni gate logik apa. Alright, sonok soalan gate logik ni. Okay, kita tengok dia punya corak. Yang ni kosong tak? 0 1 0 1 1 0. Macam tu Okay, jadi kat bawah ni 0 1 1 0 1 0. Jadi kita tengok 0 1 keluar output 1. Kita boleh agak dah lagi apa kan? Sabar dulu. Jadi 1 1 dapat 0. 1 1 dapat 0. 0 1 dapat 1. 1 1 dapat betul ke cikgu baca ni? 0 0 dapat 1. 1 1 dapat 0. Kan? 0 1 dapat 1. 1 0 dapat 1. Lepas tu 1 1 dapat 0. 0 0 dapat 0. Ini gate apa ni? Kosong kosong dapat 1. Dia terbalik. Gate apa? Kosong kosong dapat 1. Ni macam 001 siapa? Dia mesti gate yang inverse tu kan?
Betul. Hmm. Jadi 001, 11 jadi kosong. 11 jadi kosong. Tapi kaki dia tak boleh berbeza. Betul. 01, 11 kosong. 01 1. 10 pun 1. Kan? Tapi 11 kosong. Lepas tu ujung ni kosong. ya kita tolak yang mana yang bukan. Susah nak tengok semua kan. Ni dia bukan gate atau kan? Gate atau. Bukan gitu. Dia bukan gate atau. Dia gate dan tak? Bukan. Bukan. Jadi adakah dia gate tak atau? Ingat tak gate tak atau? Gate tak atau tu dia inverse kepada gate atau. Kalau gate tak atau maksudnya dia mesti dia mesti kosong-kosong baru jadi satu kan? Yang lain tu semua kosong kan? Betul tak? Inverse kepada gate atau. Jadi dia gate tak atau lah. Dia gate tak atau? Bukan. Bukan. Sebab dia ada 1100 jadi kosong. Sebab dia ada 01 jadi 1 kan? Betul? Adakah dia gate tak dan? Betul? Gate tak dan. 00 jadi 1 kan? Kalau gate tak dan kan? 01 pun jadi 1, 10 pun jadi 1, tapi 11 jadi kosong. Betul, dia gate tak dan. Hari kita tengok ciri-ciri dia, lepas tu kita reject. Yang tu paling senang. Mencabar juga soalan dia. Alright, mari kita tengok. Yang ni kita dah ada 3 logic gate disambung macam ni. Dia suruh namakan dulu. Apa nama gate K tu? Gate K tu gate apa? Gate. Tak. Gate apa? Ni K ni. Tak dan. Tak dan ke tak atau? Tak tahu. Tak atau sebab apa tak dan dia lengkung dia lengkung. Dia lengkung tu atau. Kalau dia petak sikit dia dan. Nampak tak dia lurus kat belakang. Nampak dia lengkung ni maknanya dia gate atau. Yang ni gate tak atau. Yang ni gate tak, yang ni gate dan kan? Okey, dia kata bina satu jadual kebenaran bagi litar gate logik tu. Jadi kalau kita nak bina jadual kebenaran, kita kena buat macam yang kita buat kat atas tu lah. Kita kena ada semua kemungkinan input dia. Yang kata kita buat AB ni, kita kena buat semua. Maknanya kita kena buat 00, 01, 10 dengan 00. Lepas tu kita cari output dekat D ni. Kat akhir ni. Ini dengan satu-satu. Sorry. Satu-satu. Satu-satu. Jadi kita last kali kita buat kolom yang ni. Jadi kita nak bagi 5 markah. Kita boleh bobo output C dengan D ni sekali. Sini pun boleh bobo. Okay. Okay, kita bobo semua macam tu. Okay, jadi bila kamu ada ni, kamu tulis kat atas ni dia punya nilai. Dia punya tu. Jadi A tu 00, 11 kan? 0011. Yang B tu 0100. Alright, macam tu. Tulis macam tu. Okay, jadi bila masuk kat kita punya gate tu, kita kena masuk macam ni. 00, 01, 1011. Macam tu. Boleh? Jadi kalau gate, nampak tak gate tak ni, dia sambung dengan kaki B ni kan? Maknanya dia pun share. Dia share. Yelah dia terbalik tapi dia share kaki B ni. Okay, kita buat gate tak dulu. Gate tak ni senang kan? 0 jadi apa? 1. 0, 1, 1 jadi? 0. 0. Yang ni maknanya dia jadi apa? 1, 0, 1, 1. 1, 1. Okay, kita lengkapkan. Jadi dia 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1. Okay, gate. Gate sini pula. Kita nak lalu gate atau. Yang ni bukan atau, tak atau inverse kepada gate atau. Jadi kalau inverse kepada gate atau 0, 0 jadi apa? Kalau inverse pada atau 0, 0 jadi 1. 0, 1 jadi? 0, 1 jadi 0. 0, 1, 0 jadi? 0 jadi 0. 0. Jadi 1, 1. Ini 1, 1 kan? Cikgu salah tulis ya. Cikgu salah tulis. 0, 1, 0, 1. B tu Sorry. Ini 1. Yang ni pun 1. Jadi yang ni 0 kat ujung ni. Yang ni 0. Okay. 1, 1 jadi apa? Jadi 1 jadi 0.
Satu-satu jadi kosong. Betul. Jadi kosong, 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 satu, satu, kosong, satu, satu kan. Jadi 0101 ni 0101 jadi 1010. Okey, yang dua-dua ni akan masuk kepada kepada kamu punya gate done ni kan. Jadi yang ni 1000. Ni gate done tau. Ni 1010. Okey, D ni boleh isi kan? D ni yang mana satu lah kita nak isi. Bila dia dah keluar, D ni kita isi 1000 lah. Boleh. 1000. Alright. Dia berbody kat sini, cikgu pun tak tahu kita kena isi yang mana satu. Biarkan. Okay. Jadi yang penting output X ni kat luar ni lah. Okay, jadi bila kita berbuat output X tu satu-satu jadi apa kalau get done? Satu-satu apa? Kalau get done satu-satu jadi satu. Kosong-kosong jadi? Kosong-kosong jadi kosong. 01? Kosong-satu jadi kosong. Kosong-kosong? Kosong. Kosong. Okay, kita boleh isi dah. Jadi X kita 1000. Jadi kalau kita isi semua truth table tu dengan betul, dia bagi markah banyak tau. Tapi kalau kata kita salah sikit, dia still bagi kamu markah. Macam 3 betul, dia akan bagi markah banyak ni. 2 betul, markah banyak ni. Faham? Jadi dia bagi kamu markah yang lumayan. Faham lah macam mana? Boleh? Okay, jadi kita tengok yang bawah ni. Ni pun ada kompleks juga. Rajah menunjukkan gabungan gate logik dengan input A dan B. Ni sekarang ni dia bagi kamu. Input A tu 0011, input B tu 0101. Samalah macam kita buat kat atas tu kan. Jadi kita nak tengok apa jadi ke output X ni. Jadi 0011. Lepas tu 0101. Jadi kaki A ni sambung dengan, nampak tak? Kaki A sambung dengan gate. Yang ni gate apa ni? Bawah ni gate apa? Gate tak done. Tak done. Jadi tengok kaki dia pergi mana. Yang ni maknanya yang ni gate A, yang ni gate B sambung kat sini. Jadi sini 0011. Yang ni 0101. Okey, jadi kita buat atas ni dulu. Gate done ni bila dapat input 00 jadi apa? 00 jadi apa? Dan kosong-kosong jadi kosong. 01? 01 jadi kosong. 010? 10 jadi kosong. 11? 11 jadi satu. Okey, lepas tu masuk gate tak pula. Dia jadi apa? Daripada 0001 jadi apa? Ya. 1010. 1110. 1110. Okey, bawah ni pula kita punya gate tak done. Inverse kepada gate done kan? 00 jadi apa? Apa dah gate done. Kosong-kosong jadi satu. 1. 10? 10 jadi satu. 1. 01? 01 jadi satu. 11? 11 jadi kosong. Alright. Okay. Yang ni gate apa yang last kali ni? Gate tak atau. Gate atau. Gate atau. Okay. Kalau gate atau 11 dapat apa? 11 jadi satu. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 kan? Jadi dia 1. 1. 1. 00 jadi apa? 00 jadi kosong. Kosong. Okay. Yang ni output dia 1110. Boleh Boleh? Okay. Jadi yang tu dia suruh tulis output je kan? Jadi kamu tulis je lah output S ialah 1110. Okay. Jadi lepas kita dah faham benda ni, sebenarnya kita macam tadi cikgu ceritakan macam kamu punya mesin basuh tu kan? Kita nak tengok aplikasi logic gate kita dalam kita punya Lita. Okay. Jadi ni last. Dikatakan yang ni soalan cikgu bagi kamu lah. Seorang pelajar ingin membina satu sistem kawalan motor lift yang ringkas yang beroperasi menggunakan dua butang. Butang A dan butang B. Maknanya input dia ada dua. Nampak tak butang tu? Maknanya kalau kita tekan ni dia akan bagi output satu kan. Kalau kita lepaskan dia bagi output kosong. Jadi dia kata butang A tu, butang A tu untuk naik atas. Butang B tu untuk lift tu turun bawah. Okay, sebab ni lift kan. Okay. Jadi butang A control lift tu bagi naik atas. Dia on, dia naik atas. Butang B tu turun bawah.
Motor lift hanya berfungsi apabila seorang menekan salah satu daripada butang-butang. Salah satu butang saja. Nah, tunjuk kamu lita dia. Okey, jadi dia kata kalau kita picit butang butang A atau B tu dia akan keluar input 1. Tapi kalau tak tekan dia akan keluar input kosong. Dan motor tu akan hidup bila dia dapat logic gate 1. Maknanya output dia 1 baru motor tu hidup. Kalau output kosong, motor tu tak hidup lah. Jadi dia nampak tak dia petak ni dikosongkan. Jadi dia tanya kamu, gate apa kita nak guna dalam sistem ni. Jadi dia tak lengkap kan. Jadi macam mana kita nak kita lengkapkan jadual truth table dia dulu. Macam kita nak output yang macam mana? Kalau kosong-kosong kita nak output apa? Motor mati ke motor hidup? Motor mati. Jadi kita nak output kosong kan? Kalau 01 kita nak output apa? Output dia 1. 1 kita nak hidup. Kalau 10 pun kita nak output 1 juga kan? Kita nak motor hidup. Kalau 1 kita nak dia hidup ke tak hidup? Tak hidup. Tak hidup sebab dia kata salah satu je kan? Jadi tak hidup. Jadi yang ni kamu teka, yang ni gate logic apa ni yang macam ni? Gate logic apa? Dia hanya hidup bila butang dia bila 01 dengan 10. Gate logic apa tu? Dia S3 apa? Eksklusif. Eksklusif apa? Eksklusif yang satu. Eksklusif apa? Eksklusif tak tahu. Bukan. 0110. Eksklusif apa? Tak dan. Kan? Eksklusif atau. Betul? Eksklusif atau. Dia hanya on bila kaki dia berbeza. Betul tak? Saya nak ingat tak? Eksklusif atau. Kaki dia. Nampak tak kaki dia 0110 dia bagi output 1. Maknanya kat sini kita akan pakai gate eksklusif atau lah. Maknanya kamu kena macam tu lah kalau soalan yang jenis macam ni. Kamu kena tengok input dengan output dia. Output dia kita nak macam ni. Jadi kita pakai gate logic apa. Faham? Macam tu. Dia kata menggunakan petunjuk lengkapkan jadual 8. Namakan gate logic tadi gate logic X atau. Bukan X atau. Betul lah X atau. Gate X atau. Ingatlah dia salah satu kaki. Kaki mesti berbeza. Baru keluar output. Kalau eksklusif tak atau tu kaki mesti sama kan. Baru keluar output 1 kan. Ingat? Kaki berbeza. Baru output 1. Banyak nak ingat kan. Output 1. Tapi cikgu rasa senang nak ingat. Okey, macam mana rupa simbol dia? Yang ni cikgu lukis lah sebab kamu tak boleh nak melukis. Okey, yang ni rupa dia, ini gate atau kaki 2 tapi kita ada double gate. Boleh? Eksklusif. Dapat 1 markah. Mengapa switch geganti diperlukan dalam data? Kenapa kena ada switch geganti kat sini? Relay. Beritahu cikgu ayat dia. Untuk menghidupkan data sekunder. Dengan beza keupayaan? Dengan beza keupayaan yang lebih tinggi. Sebab motor ni perlu 240 volt. Tapi kita nak tekan butang takkan kita nak tekan butang yang 240 volt kan? Kita tekan butang yang 12 volt saja sebab bahaya. Jadi kita akan hidupkan dengan switch geganti ni yang data yang besar dia punya voltage tu Okey. Sebab tu kita ada geganti untuk menghidupkan data sekunder. Ni kamu tahu lah cikgu tak tulis lah. Okey. Tu. Tadi sebelum ni dalam kelas pelajar cikgu buat dalam kelas cikgu kata kat dia orang gate atau sebab cikgu kata takkanlah orang dua orang picit butang lift tu tak bergerak kan, tapi sebenarnya betul lah. Gate S atau lepas tu Ilyas cakap cikgu boleh tak jawab S atau tu, cikgu kata tak boleh lah. Lepas tu rupanya memang betul jawapan dia S atau. Okey. Yang ni gate tak atau kan. Kamu ingat macam mana output dia kita isi dalam table ni? Tak atau. Kosong-kosong dapat apa? Kosong-kosong dapat 1. 1. 01 dapat? 01 dapat 0. Kosong. 10 dapat? 10 dapat 0. 11? Kosong. Kosong. Okey, pandai. Yang ni gate tak atau inverse kepada gate atau kan.
Okay, tuliskan dia punya boolean algebra. Macam mana boolean algebra dia? Jadi dia kata output dia C, jadi kita pakai ha. A. Atau ya. Dia gate atau lepas tu dia ada garis kat atas ni kan? Gate atau kita pakai simbol apa kat tengah ni? Antara A dengan B ni. Kita Darab ke tambah? kalau atau darab tambah. Tambah. Okay. Jadi kalau inverse kepada gate atau kan berbumbung. Nah, tu gate tak atau. Kalau kata eksklusif atau tambah lepas tu bulat. Kan? Okay, jadi A campur B, lepas tu kita bubuh apa kita panggil atas ni dalam matematik lah, kita bubuh garis atas ni. Dah lupa dah. Garis kat atas tu kita dapat C. Alright? Okay. Kalau kita buat ni. Nak habis dah tau? Ada lagi berapa soalan? Ada sikit lagi. Okay. Jadi ini susah kan? Semuanya ada tak membandingkan kepala kamu. Jadi dia kata Rajah menunjukkan kombinasi beberapa gate tak atau dalam satu litar. Semua macam tak atau, lepas tu ada gate tak sebiji. Maknanya tak atau, lepas tu inversekan tak atau tu jadi gate atau lah kan. Okay, berdasarkan kombinasi berikut lengkapkan jadual kebenaran 7.4. Jadi dia dah bagi dah jadual kebenaran kat kamu, jadi kita tuliskan. P tu 0011, Q tu 0101. 0011 tadi. 11. Lepas tu 0101. Okay, 00110101. Okay, yang ni nak masuk gate yang mana dulu? Yang ni dululah. Yang ni dulu. Gate tak atau yang ni. Kalau 00 masuk gate tak atau dia jadi apa tadi? 00 tak atau jadi 1. 1. 001 01 Jadi 0. 0. 10 pun kosong. 0. 11 11 0. kosong. Okay, masuk gate tak daripada 1000 jadi apa? Jadi 0111. 0111. Jadi nampak dia share. Maknanya kaki yang ni 0111. Kaki yang ni pun 0111. Okey, kita buat gate atas ni dia sama je dengan gate bawah ni kan? Jadi 00 dapat apa? Lalu gate tak tahu. Atau 00 jadi 1. 1 lepas tu 01 01 jadi 0. 011 0. 011 0. Okay, betul. Make sure kita baca betul ya. Sebab tu kalau tulis cantik-cantik tu. Jadi 0100 bawah ni pun sama kan? Sama kan? Jadi yang ni pun 1000. Ya ke sama? 00 1 1 1 0 jadi 0. 01 01 jadi 0. 11 110. kosong sama. Okey, sekali lagi nak lalu satu lagi gate tak tahu ni 11 jadi Tak tahu. 1 jadi 0. Yang 000 ni jadi apa? 1. 1. Jadi dia 0111. Betul. 0111. Jadi kita kena isikan output dia lah. Kalau dia kata R, maknanya kita kena isi R tu 1000. 1000. Lepas tu S pun sama kan? 1000 kan? Lepas tu last kali kita isi output dia 0111. Tu tak cikgu buat. Tak cikgu check jawapan. Jawapan dia. Okey, betul. Alright. Okey, satu lagi Lita. Jadi Lita menunjukkan sistem amaran ringkas anti kecurian sebuah kedai. Boleh kat kedai ada anti kecurian. Ni dia kata ada PPC kita pengesan cahaya. Lepas tu ada pengesan pergerakan. Contohnya macam infrared sensor. Boleh pengesan pergerakan. Lepas tu dua-dua ni sambung kepada satu logic gate. Lepas tu logic gate ni akan menghidupkan komponen elektrik yang kat ujung. Dia kata Lita terdiri daripada pengesan cahaya, pengesan gerakan, sebuah gate logik dan satu komponen elektronik yang dapat memberi amaran kepada pemilik kedai tersebut. Lita akan beroperasi sepenuhnya pada waktu malam. Jadi kita nak dia beroperasi pada waktu malam dan terdapat gerakan manusia melintas pengesan. Maknanya dia kata kita akan bunyikan bagi amaran bila ada gerakan manusia pada waktu malam. Key point dia.
Jadi dia kata litar pengesahan cahaya ni pada waktu malam dia akan bagi output input 1. Pada waktu siang dia akan bagi input kosong. Kamu punya motion sensor tu bila ada gerakan bagi input 1, bila tiada gerakan dia bagi input kosong kan. Jadi dia suruh pilih gate logik kita yang mana yang kita nak guna dan kita kena pilih apa yang kita boleh guna untuk amaran. Jadi gate logik apa yang kita nak guna? Tengok balik gambar dia. Kita nak dia berfungsi pada waktu malam kan? Maknanya kita nak dia berfungsi pada waktu malam kan? Maknanya sini 1 kan? Maknanya sini kita nak dia keluar input 1. Lepas tu kita nak ada gerakan manusia kan? Gerakan manusia masa input 1 ke kosong? 1 juga. Jadi 1 kita nak 1 dia menghasilkan output apa? 1. Kita nak dia on masa waktu malam dan ada gerakan manusia. Tak nak on pada waktu siang. Okay. Jadi yang ni gate apa ni? 1 jadi 1. Jadi kamu tengok kat bawah ni. Gate start, gate done ke gate atau? Gate done. Jadi kita akan pilih lah gate logik yang sesuai kat sini gate done. Kalau kita pilih gate atau siren kita tu berbunyi 24 jam. Jadi kita pilih gate done. Jadi macam mana kita nak tulis sebab dia? Kita cakap apabila kedua-dua input adalah sama. 1. Jangan kata sama kosong-kosong pun sama kan. Apabila kedua-dua input adalah 1 baru memberi output 1. Kita nak yang macam tu. Jadi kedua-dua input mesti 1. Itu maksudnya kita guna gate done. Kalau kata kita pakai gate atau maknanya salah satu input 1 untuk menghasilkan 1 kan. Yang ni kita nak kedua-dua input 1. Untuk menghasilkan output 1. Alright. Komponen Y kita apa? Kita nak bubuh mental ke nak bubuh loceng? Sini. Loceng dia sesuai, mental tak sesuai. Tak ada siapa bangun tidur dengan mental kan. Ni loceng. Sebab apa kita guna loceng? Sebab dia berbunyi. Loceng dia tukarkan tenaga elektrik kepada tenaga bunyi. Kamu tulis yang tu dulu nah. Tenaga elektrik ditukarkan kepada tenaga bunyi. Dan ia lebih baik kan? Dan ia lebih berkesan sebagai pemberi amaran lah. Lebih berkesan. Berkesan untuk memberi amaran. Macam yang kata alarm bangun tidur kamu kan? Bayangkan kalau lampu kamu je on tapi bunyi tak keluar. Jadi kamu tak bangun lah. Okay. Ia lebih berkesan untuk memberi amaran. Okay. Selesai dah? Habis dah kan? Tu. Okay, jadi dah habis dah soalan. Faham Boleh? Jadi cikgu tak ada bagi kamu. Cikgu tak ada bagi kamu homework untuk yang ni sebab cikgu rasa kita dah bincang banyak soalan. Jadi kalau cikgu bagi test ni 2 tajuk tau. Tajuk elektromagnet dengan tajuk elektronik. Cikgu akan uploadkan test fizik ni lambat minggu depan. Boleh? Cikgu akan bagi kamu masa Jumaat minggu depan Jumaat minggu depan. Boleh? Cikgu akan uploadkan Jumaat. Lepas tu sama macam test MS ni cikgu akan bagi kamu masa untuk menjawab 2-3 hari macam tu. 2 tajuk tau. Elektronik dengan elektromagnet. Dua-dua. Okey, jadi kalau keluar soalan, cikgu akan keluar soalan esei ada dan soalan struktur ada. Soalan esei tu akan keluar daripada dua-dua topik. Tajuk elektromagnet keluar 1, tajuk elektronik keluar 1. Boleh? Okey. Habis dah kelas kita, panjang kelas kita 2 jam lebih. 2 jam okey. Terima kasih. Nanti cikgu upload test. Terima kasih. Okey.